Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Aniza Said. Tada! So hari ni guys, kita nak cerita tentang mengenai seorang perempuan yang jatuh debut yang sekarang ni tengah-tengah viral di TikTok, di Twitter, di IG. Okay guys, kalau korang tengok kan, memang sampai sekarang ni lah jadi bualan orang ramai. Okay, sekarang ni ramai dah mengatakan sekarang ni Polly pun tengah menyiasat. Okay, kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, then korang jangan lupa tekan like, komen, share and subscribe. Okay korang, dan Niza mohon sangat korang tengoklah video ni. Okay, support Niza sampailah 5,000 geng. Please, Niza memang memerlukan sangat view sekarang ni. Okay, Dan jangan lupa tekan subscribe, button like dan notification for video selanjutnya. tamu ini dilahirkan pada 13 September 1984. Ditemukan meninggal kerana tenggelam setelah terjatuh dari speedboat di saat tengah melakukan perjalanan dan jambatan Krung Thong di Bangkok ke Jambatan Rama bersama dengan kelima temannya. Okey, nama asli nama sebenar dia ialah Patratida Pathariviraphong. Okey, nama panggilan dia orang panggil dia Tang Mong. Tinggi dia 186. Tarikh lahir dia 13 September 1984. Berat badan dia 47 kg. Kronologi tentang Tanggul ni ialah lengkap, iaitu Nida yang menemui ayahnya ketika naik speedboat di Sungai Chao Phraya. Kisah tamu Nida yang meninggal kerana jatuh dari speedboat tersebut ramai dibincangkan di sosial media dan sekarang ni. Kisah tamu Nida Aci Tenggli meninggal itu kisahnya tidak sampai di situ kerana polisi terus menyelidiki tentang kematian tamu Nida. Ramai yang tengah menyiasat ni macam mana kematian dia. Okey, menurutnya pencarian tamu Nida yang hilang selama 2 hari itu berakhir ketika ditemukan di Sungai Chao Phraya pada sore hari. Jadi diperkirakan lebih dari 38 jam setelah tamu Nida jatuh dari perahu speedboat. Tim penyelamat akhirnya menemukan tubuh Nida mengambang di sungai sekitar 300 meter dari dermaga Pibor Sukram di Provinsi Netra Haburi. Kakak Nida adalah yang pertama melihat satu yang mengambang di sungai dan dia memberitahu tim penyelamat yang tiba di lokasi dan mengambil mayat dari air. Dengan berlinang air mata saudara laki-laki, Nida berterima kasih kepada semua orang atas upaya mereka. Dia mengatakan dia mengenali tubuh itu sebagai milik saudara perempuannya dari pakaian yang dikenakannya. Bercerita mengenai detik kejadian, tamu Nida bersama 5 rakan termasuk pengurusnya dipercayai telah menaiki sebuah bot untuk menjamu selera. Namun menurut ibu mangsa, pakaian yang dipakai anak perempuannya pada ketika itu seolah-olah mahu menghadiri photoshoot dan bukannya mahu pergi menjamu selera. Yelah, bayangkan kau tengok anak kau pakai cantik. Bukan itu sahaja, Panida juga mendakwa kemungkinan ada berlakunya pertengkaran antara anak perempuannya bersama rakannya yang berada di dalam bot berkenaan hingga membuatkan ada di antara mereka tidak senang dengan kehadiran tamu Nida. So sekarang kau tahu tak, masa dia dalam bot tu kan, dia tengah bergaduh semuanya pertengkaran. Okey, time tu lah tengah bergaduh ke semua benda, terjadilah satu benda lah, insiden kat situ. Okey, tidak berhenti di situ. Ibu tamu Nida juga tidak percaya dengan laporan yang mendakwa anak perempuannya itu duduk di bahagian belakang semata-mata untuk melegakan dirinya kerana tandas di dalam bot berkenaan rosak. Okey, cuba bayangkan itu macam pelik kan. Takkan tiba-tiba Nida tu nak pergi tandas belakang yang rosak tu kan. Okey, tambah ibu tamu Nida, anak perempuannya seorang bintang kan. Dia ni dah seorang bintang popular macam artis. Okey, takkanlah dia nak senang je nak pergi tandas yang rosak semua tu kan. Mesti kau pelik kat situ kan. Okey, sebagai ibu, dia tidak dapat membayangkan insiden tersebut. Sehingga kini, keluarga tamu sedang menantikan keputusan pihak polis mengenai kejadian yang menimpa anak mereka. Kalau korang nak tahu, Mendiang merupakan artis berbakat yang kerap mendapat tawaran watak utama. Apa yang diketahui setakat ini, terdapat 6 orang di atas bot tamu pengurusnya, seorang lelaki lain, 2 lelaki dan jurumudi. Mereka telah menaiki bot dari jambatan Tuan Buri menuju ke Dot Haburi. Tamu dilaporkan terjatuh ke dalam sungai sekitar pukul 10.40 malam ketika bot menghampiri jeti Pubul Sokram 1. Rakan-rakannya mendakwa dia terjatuh dan tergelincir ketika berada di bahagian belakang bot selepas ingin membuang air kecil kerana tandas rosak. Pada 1
10 petang, pasukan penyelamat menemui Tomo kira-kira 1 kilometer dari lokasi beliau di dapur terjatuh berhampiran Jambatan Rama V2 Nothaburi. Satu lagi laporan mengatakan mayat pelakon itu ditemui kira-kira 300 meter dari jeti Pibul Sokram. Abang kepada tamu iaitu Dayus Dijob 44 mengecam mayat adiknya. Beliau ditemui dengan kesan luka pada bahagian paha. Laporan awal bela siasat mendedahkan terdapat pasir di dalam paru-parunya. Pakar forensik menolak dakwaan beliau ke bahagian belakang bot kerana ingin membuang air kecil. Lesen bot tamat, tempo dan jurumudi tidak memiliki lesen kapten. Penumpang tidak memakai jaket keselamatan kerana mendakwa mereka tidak tahu di mana ia disimpan. Okey, itulah gambar kesan luka yang terdapat pada tamu. Memang sangat teruk. Namun kini semua tertumpu kepada penyiasatan polis yang bakal memanggil kelima-lima individu bagi menjalani ujian pengesahan poligraf bagi mengesan pembohongan. 5 individu adalah Rasin Getik Yudhas Sawat, pengurus sangat mencurigakan. Ini 5 spekulasi pelik mengenai kematian aktris Tan. Okey, yang pertama, tuduhan buang air kecil di belakang bot. Menerusi perkongsian netizen Thailand di Twitter, salah seorang dari rakannya yang berada di dalam bot tersebut berkata Tomo terjatuh dari bot laju tersebut ketika dia sedang membuang air kecil di belakang bot. Kenapa sangat kat situ macam pelik kan? Dimaklumkan juga bot tersebut mempunyai tandas yang rosak. Oleh sebab itulah Tambo katanya memilih untuk buang air kecil di belakang bot. Kalau betul-betul lah bot tu rosak kat belakang kan, mustahil nak pergi kan? Macam ada satu benda lah yang berlaku dekat Tomo ni. Walau bagaimanapun, tuduhan rakannya itu dikatakan agak pelik kerana Tomo pada malam itu makan bodysuit. Okey, kau tahu tak baju bodysuit tu macam mana? Yang mana pakaian itu akan menyukarkan untuk membuang air kecil. Okey, ni gambar dia lah bodysuit tu kalau yang korang tak pernah tengok lagi. Okey, yang kedua pula, spekulasi yang kedua pula, kawan tak buat report polis hilang 24 jam. Menerusi satu sisi temuan Pratik iaitu sahabat dan juga pengurus kepada Tambo mendedahkan yang dia sangat sedih akan kematian rakannya. Dia tidak punya sebab untuk terlibat dalam kematian tersebut. Jika rakan saya mati, saya juga kehilangan sumber pendapatan. Awak semua kena faham. Namun bila ditanya mengapa dia tidak memaklumkan kejadian tersebut kepada Ibu Tambo, Pratik mengatakan yang Ibu Tangguh bukanlah seorang scuba driver. Jadi dia tidak ada sebab untuk memberitahu wanita itu. Malah katanya lagi sebaik sahaja kejadian itu berlaku, dia terus pulang ke rumah kerana rindukan anaknya menggunakan kereta Tambo. Keesokannya dia terfikir pula untuk buat laporan polis dan hanya duduk di rumah menunggu Tambo pulang. Terdapat juga dakwaan yang mengatakan kelima-lima saksi sempat menghilangkan diri selama 24 jam sebelum mereka kemudian membuat laporan polis berkaitan yang menipu Tambo. Itu macam pelik kan? Kenapa kau dia tak awal-awal lagi bagi tahu kat polis? Kenapa baru 24 jam tu baru bagi tahu kat polis kan? Okey, spekulasi yang ketiga pula, gambar Tambo di IG tiba-tiba hilang. Siapa yang menghilangkan IG dia kan? Macam pelik sangat. Apa yang lebih pelik mengenai kes ini ialah netizen juga mendedahkan tiba-tiba terdapat 6 foto di Instagram Tambo hilang atau padam secara tiba-tiba. Gambar-gambar itu pula katanya melibatkan foto bersama Kreti, anak Kreti yang juga anak angkat Tambo, dan gambar seekor kucing. Foto tersebut katanya dipadam semasa Sisi mencari dan menyelamat Tambo dan sampai mayat ditemukan. Misteri ini. Okey, spekulasi yang keempat iaitu anak Kreti rupanya pewaris insurans Tambo. Selepas kejadian yang menimpa Tambo ini berlaku, terdapat rakan yang mendedahkan rupanya Tambo baru sahaja mengambil insurans perlindungan kematiannya 10 bulan lalu. Menurut M-Star, Tambo juga telah menamakan anak angkatnya Easter sebagai penerima faedah. Easter juga sebenarnya anak kepada pengurus Tambo Kreti yang tinggal bersama pelakon itu. Insurans perlindungan ini dikatakan bernilai 1 juta batch iaitu persembahan RM130,000. 5 pula, emak Tambo terima ugutan. Okey, satu lagi misteri yang bakal membuatkan korang tak senang duduk ialah berkaitan ugutan Ibu Tambo Panida berkaitan kematian anaknya. Menurut tweet yang mendedahkannya, Panida memberitahu yang dia telah menjumpai sebuah buku
Taliska dengan sedap muka surat dipenuhi perkataan atau cuitan yang tidak dipahami. Dia dipercayai perkara tersebut ialah satu ugutan buat dirinya untuk tidak bercakap lebih banyak. Okay, macam pelik jugalah mak dia ni. Macam pelik juga, macam something lah. Kau rasa apa? Okay, kes kematian pelakon terkenal Thailand iaitu Tamu Nida akibat terjatuh dari bahagian belakang bot laju terus menjadi perhatian ramai. Wujud berbagai spekulasi dan persoalan berhubung insiden lemas tersebut yang dilihat sebagai satu konspirasi jahat. Namun siapakah sebenarnya Tamu sehingga kisah kematiannya terus menarik perhatian warganet? Okey, itu sahaja perkongsian Niza hari ini. Kalau korang suka cerita ini, jangan lupa tekan like, komen, share and subscribe. Korang bantu Niza untuk dapat view. Okey, korang tengok cerita ini. Okey, please. Pada siapa yang dah subscribe, dan like dan tengok, terima kasih. Okey, bye. Kita jumpa untuk next video semua. Bye.